Ya, aku tahu MU dah kalah lawan Sheffield. Liverpool dah start score. Tapi nak buat macam mana? Dan memang semua orang tahu MU kalau kau beria, dia barai. Liverpool pula kalau kau kutuk, dia panas. Tapi aku punya pendirian sama. Benci tetap benci. Power ke barai ke, benci tetap benci. Nak buat macam mana? Aidil Syafri pun dah tak boleh buah dah benda-benda tu. Tapi aku ada nak share sikit. Korang pernah dengar tak pasal back pass rule? Okey, yang keeper tak boleh tangkap back pass daripada teammate. Biasa kau main FIFA, kau pasang belakang, member dah kelang kabut, clear je. Okey, benda ni aku rasa ramai yang trigger nak suruh sembang. Sebab tu untuk kali ni, aku rasa ramai yang suggest untuk aku borak pasal player yang jadi punca kepada rule tu. Back pass rule ni sebenarnya dulu alright je. Daripada tahun 1863 sampai 1993, semua player bola boleh pass kat belakang. Tak kira kau nak delay game ke, tactical ke, benda tu memang boleh. Tapi sampai satu tahap, FIFA dah give up sebab dia orang tengok gameplay dah jadi boring. Masalahnya, kenapa lepas 130 tahun baru nak sedar? Okey. Tu aku tak faham sebab perkembangan pemikiran and kelangsungan hidup aku rasa yang buat tukang buat rule ni dah jadi matang. Ayat macam Rahmat yang rambut sikat belakang tu. Kau kenal tak pakai spek? Lepas aku baca-baca, aku figure out ada certain insiden yang memang jadi punca. Apa pasal rule tu last kali dia buat? Masa tahun 1987, Graham Souness dia buat satu game tu jadi pelik kau punya. Masa tu dia main untuk Rangers lawan Dynamo Kiev. Rangers kena SBG tapi comeback dapat jadi 2-1. So nak maintain lead and nak elak opponent dapat lagi satu away goal, member terus tak habis-habis main back pass je. Ada satu part tu daripada depan penalty box opponent, aku tengok dia boleh patah balik, lepas tu long pass kat keeper sendiri. Jauh tau. So memang game jadi boring lah. Nak buat macam mana? Graham Souness tu pun datang daripada kelab yang memang boring dulu. Kau tahu kan kelab mana? Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi aku nak highlight minggu ni pasal Peter Schmeichel. Keeper legend yang main untuk Denmark. Orang yang pernah cakap dia one of the best keeper ni semua bukan player-player calang-calang. Legend-legend pun pernah cakap dia memang legend. Memang best player, best keeper yang pernah ada. Pernah main MU, pernah main Man City. Nasib baik tak kena cepuk dengan Gary Neville sebab dia Man City dulu. Michael ni sebenarnya antara punca kenapa rule back pass yang aku sembang tadi, dia orang buat. So masa Euro 1992, Denmark jadi juara. Cuma laluan dia orang tu yang aku rasa rare. Dia orang seri 0-0, lepas tu kalah 1-0. Last game group stage baru dia menang 2-1 lawan France. Okey. Dekat semi dia orang just menang penalti je dengan Belanda. Lepas tu masa final jumpa Jerman menang 2-0. Senang cakap ratio gol dia orang tak banyak pun, and antara faktor dia orang jadi juara time tu, ramai orang cakap sebab Denmark ni jenis main delay game, kau tahu tak? So kalau kau tengok balik game final, memang banyak kali Schmeichel collect pass, tunggu striker Jerman datang, lepas tu tangkap bola, lepas tu dia bagi balik kat teammate, tunggu bola, tangkap, dan begitulah seterusnya sampai menyamil mampus. So dipendekkan cerita, finally FIFA ubah rule tu lah. Lagi satu, Denmark ni sebenarnya tak layak pun Euro 1992 tu. Tapi sebab tim yang juara masa qualifying, Yugoslavia, dia disqualified. Dia kena ban. So automatic Denmark dapat tiket pergi Euro 92. Dah. Aku nak borak pasal Schmeichel sebenarnya ni. Peter Schmeichel ni sebenarnya asal dia daripada belah timur Denmark. Satu tempat yang nama dia Glassas. Macam tu. Sebutan ni kau tengok ejak ni memang pelik, tapi sebutan dia tu Glassas. So dia ni hasil perkahwinan dua kerja yang tak ada kena mengena pun dengan bola sepak. Kenapa aku cakap macam tu? Mak dia nurse, bapak dia jazz musician. Kau bayangkan B.B. King kahwin dengan seorang nurse, tak kena. So disebabkan bapak dia orang Poland, sebab tu Schmeichel ni pegang kerajaan negara tu sampai tahun 1970. Lepas tu baru jadi warga Denmark. Tapi sebelum dia jadi player bola yang pro, Schmeichel ni ada juga buat kerja-kerja lain sebab nak survive. Sama macam kita lah, habis sekolah ada part time. Dia daripada kecil pun ada nak survive macam tu juga. So antara kerja dia pernah buat, dia pernah kerja kat kilang tekstil. Lepas tu dia pernah setahun jadi cleaner kat rumah orang tua. Dia pernah kerja office untuk WWF. Bukan WWF yang wrestling tu. Yang dulu kau kecil-kecil, kau google WWF, keluar gambar panda. Yang tu. Yang tu lah dia. Nama sebenar dia Peter Bosley Schmeichel. Kalau kau nak tahu, nama Bosley kat tengah-tengah tu, parents dia ciduk daripada nama moyang dia dulu. So start umur 8 tahun, dia ni memang dah start main bola. So dia punya early years dalam bola sepak pun memang start kat kampung. Dekat Glassas tu lah. So dia start dengan Akademi Hoya Glassas. Akademi kat kampung dia. Lepas tu dia join Hero Squad. Lepas tu untuk yang junior dengan yang senior. Dua-dua tu dia ada join. Time tu dia jumpa mentor dia, Saint-Anne Hassan. Sebelum Schmeichel jumpa Hassan ni, dia just seorang first team coach untuk kelab tu. Tapi lepas dia orang jumpa, automatik Hassan ni jadi bapa mentor untuk Schmeichel. Laju member buat kerja tau. Punca dia masa dalam satu game ni, lawan Stobel Carbon, ada satu kelab kat sana. And time tu Glassas Hero, kelab yang dia main akademi tu, nak elak relegation. So dalam game tu, Schmeichel perform and team dia menang. Habis je game, terus anak Hansen ni, Bente nama dia, lari masuk padang, peluk Schmeichel. Tu yang tahu-tahu start jadi bini dan awet. Awet dan bini, sama lah tu. Settle. Masa Schmeichel join MU, dia datang daripada kelab Brøndby. Tapi sebelum tu, dia main dengan satu lagi kelab Denmark juga. Nama kelab tu, Vido. Tapi lepas dah relegate, dah tolong kelab tu promote balik, finally dia join Brøndby masa hujung season 1987. Masa join, Brøndby just naik juara je. Tapi first season Schmeichel sampai, terus tim tu juara Denmark. Tu yang start dapat main national squad masa Mei 1987.
Sebab tu lah masa Euro 98 dia dah main. Tapi masa tu Denmark sangkut kat group stage je, tak jauh pun. So pendek cerita, dalam masa 5 tahun dia menang 5 trofi liga dengan Brøndby, and paling jauh dia bawa tim tu sampai semi-final UEFA Cup 1991. So time tu Sir Alex Ferguson dah start rasa Schmeichel ni memang something. So dia sign Mamat ni dengan price tag £505,000. Bagi Ferguson lah kan, transfer price tu sebenarnya bagian of history. Sebab Schmeichel datang dalam keadaan tak ada orang pun dalam MU yang kenal dia. Itu Ferguson sini cakap. Tapi bukan time tu, lepas 19 tahun. Tahun 2000 pun dia cakap. First season Schmeichel kat Old Trafford, United memang jadi naik juara Liga je. Tapi dia menang League Cup. Time tu first time United jadi juara League Cup. First time dalam history. Tapi career international dia lagi highlight time tu. Ya, macam aku cakap tadi, member juara Euro 1992. Masa Euro 92 tu, Schmeichel memang perform juga. Even ada yang bising dia punya tactical tangkap bola back pass yang aku cakap tadi. So masa group stage, dia dapat block banyak try. Contoh daripada Eric Cantona, daripada Jean-Pierre Papin, daripada France kan. And even masa lawan France tu, even Papin tu dapat skor sebiji. Still, France kalah 2-1. Sebab dia lah. So, masa semi pula, dia save penalti Marco van Basten. Bukan player bodoh-bodoh. Nah, tu yang layak final. Sebab tu dia dapat award World Best Goalkeeper masa 1992. So, masuk season 1992-93, Schmeichel tolong United menang first league title dalam masa 26 tahun. Gila, 26 tahun. Tapi tak kot, 26 tahun tak gila. Ada orang 30 tahun lagi lama. Lagi satu, dia collect 22 clean sheet time tu. Kira achievement lah juga. Sebab Alisson yang orang kata degrade pun 2 tahun lepas, boleh collect 21 clean sheet je. Okay. Macam teruk sangat je bunyi dia tu. Alright. By the way, rekod clean sheet EPL sekarang, Peter Cech pegang 24 kali. Susah nak pecah tu. Tapi cerita Schmeichel ni ada lebih kurang sinetron seberang. Tak semua benda indah, Mat. Masa 1994, dia dah gaduh dengan Ferguson. Manager tu bengang sebab Schmeichel buat hal 2 kali masa lawan Liverpool. Member United dah leading 3-0 game tu. Member pula boleh buat lawak 2 kali, terus draw 3-3. So nasib baik lepas dia minta maaf dengan Ferguson, manager tu bagi balik chance kat dia. Time tu kalau tidak, United dapat treble. Tapi sebab kalah dengan Aston Villa kat final League Cup, dia orang just dapat Premier League dengan FA Cup je. Tapi international part dia tak cantik time tu. Denmark tak layak World Cup 94. Lepas tu sangkut kat group stage Euro 2 tahun lepas tu, 96. Masa November 1996, tahun yang sama Euro dia orang tak layak tu, Schmeichel ada jadi hal juga dengan Ian Wright lepas game lawan Arsenal. Dia orang dah bertekak-tekak, maki-maki lah aku rasa kot masa jalan nak keluar padang kan. Dan sampai satu tahap, Schmeichel ni kena dakwa. Sebab konon dia cakap something perkauman lah kat Ian Wright. Tapi benda tu macam aku rasa hype ikut. Sebab last benda tu fade out gitu je. 1998 punya World Cup tak ada benda yang highlight untuk dia. Yalah, Denmark sangkut dekat kuarter. Kalah dengan Brazil 3-2. Brazil masa tu masuk finalis. Yang orang duk cebang kata Ronaldo kena sawan dah apa benda. Time tu lah. Tapi setahun lepas tu, which is last season dia dekat United, member caw dengan puas hati. Aku rasa semua orang tahu United treble time tu. Tapi yang maybe orang terlepas pandang, masa semi-final FA Cup lawan Arsenal, dia save penalti Dennis Bergkamp. Lepas tu, disebabkan Roy Keane kena gantung final UCL, dia jadi kapten. Tu yang masa menang lawan Bayern Munich tu, member jadi kapten lah. Melompat-lompat member. Nak cerita impak besar Schmeichel ni kat United, aku rasa lepas dia belah, United barang gila nak cari keeper. Ya, member punya statistik, 42% clean sheet. Memang pening lah orang nak cari. Mark Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, Roy Carroll, semua barai. Even buat masuk World Cup winner Fabian Barthez pun sama ancit. Barthez kena ayam dengan Paulo Di Canio je tau. Paulo Di Canio kau kenal yang segmen panjang tu. So, lepas dah menang treble, dia rasa that's it kot. Kalau awet-awet Instagram, maybe dia kata dia punya terms lah kan. Been there, done that. Lebih kurang macam tu lah. So, dia pun decide tinggalkan Old Trafford. Time tu umur pun lebih kurang 38 tahun. So, member nak try cari liga yang slow sikit. That's why time tu dia decide untuk pergi Sporting Lisbon. Tapi dalam tua-tua tu, sampai-sampai terus menang Liga Primeira Portugal. Cuma, next season tu dia maybe down lah kot. First time dalam career dia, dalam tempoh 14 tahun, dia tak dapat top 2 dalam Liga. Kau bayangkan. Maknanya, sejak kat Brøndby, lepas tu pergi United, dia either juara Liga ataupun second place. So, France punya pasal, terus dia tak sambung kontrak extension and decide nak balik England. Time tu dia start buat benda-benda pelik, join Aston Villa. Tapi, sebelum dia join Villa tu, dia sempat jadi owner kelab asal dekat Denmark yang tadi aku sebut video tu. Tapi tak lama lah, dalam tempoh 3 tahun je aku rasa kot. So, sebelum ni, aku selalu cakap, kalau player tua perform kat Serie A, tu benda yang tak surprise. Tapi Schmeichel level lain. Masa kat Villa, umur dia dah 40 tahun. Member pecah rekod, jadi first keeper score dalam EPL. Tapi game tu kalah dengan Everton 3-2. And sampai hari ni, just ada 5 keeper je yang score gol kat EPL. Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard, Asmir Begovic. Termasuk dengan Schmeichel lah. Tapi tu lah. Member sempat satu season je kat VR sebab lepas John Gregory dah kena replace dengan Graham Taylor, Schmeichel dah tak jadi first choice dah. Nak jadi cerita, sebelum dia pension, boleh pula dia singgah Man City. Time tu dia bagi anak dia Casper join Academy City. Sebab tu kalau kau Google pasal Casper Schmeichel, first club dia Man City. Tapi ada juga best start dia dekat situ. Sepanjang career Schmeichel ni, involved dalam Manchester Derby, dia tak pernah kalah.
Even masa Man City pun, dia draw and menang. Aku rasa benda tu yang buat Gary Neville lagi berbulu dengan dia kot. Sebenarnya, selain daripada dia pernah own club kat kampung dia, video yang tadi aku cakap tu, Schmeichel ni pernah almost jadi sporting director untuk satu lagi ex-club dia, Brøndby. Tapi benda tu tak jadi sebab geng pelabur yang nak ambil alih club tu, lalas tak jadi apa. Benda tu lenyap gitu je. Yang latest 3 tahun lepas, masa 2018, Schmeichel ni siap ada program sendiri. Nama program tu, The Peter Schmeichel Show. Kira arah-arah borak botak. Tak tahu nak letak nama apa, letak je nama sendiri kat show tu biar orang panas sikit. Tapi benda tu pun tak long last sebab aku dengar kat media, orang kat Denmark memang kritik benda tu. Aku tak faham lah. Dia punya show kot, dia punya suka lah. Tenang cakap, aku rasa banyak juga keeper yang ada career story dia macam Schmeichel ni. Gigi Buffon pun consider long career juga. Tapi apa yang buat Schmeichel ni rare, sebab satu, dia jadi key player masa Denmark menang Euro 92. And then pasal case back pass rule yang tadi aku cerita awal-awal. Tapi paling palat, dia main Man City, dia main Man U. Benda tu spoil lah. Tapi ada lagi satu yang buat Schmeichel ni special. Dia punya teknik as a keeper tu satu benda yang rare. Benda tu orang panggil star jump. Lompat bintang. Star jump. Korang tak sedar, star jump tu dia dapat daripada dia punya personal life. Waktu dia main bola baling dulu. Keeper bola baling kan suka lompat kangkang-kangkang tu. Lebih kurang macam tu lah. Last thing aku rasa, susah nak jumpa player macam dia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia ni jenis gigil je nak naik atas. Memang zaman sekarang kau boleh tengok keeper, contoh macam Manuel Neuer, suka naik atas juga. Tapi Schmeichel ni lain. Member boleh kata selalu gila nak naik atas. Pantang corner mesti naik. Sebab tu, dia skor 11 gol dalam career dia. Kau bayangkan, striker Liga Super pun belum tentu semua dapat skor 11 gol dalam career tau. Aku tak cakap Liga Super Malaysia lah, Liga Super lain. Tak payah pesan, minggu depan kita buat suka hati kita lah tajuk.